Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan mesyuarat, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Seterusnya, mesyuarat dimulakan sebagaimana agenda. Agenda 1, doa oleh Datuk Bandar. Dijemput Yang Berbahagia Datuk Bandar untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dibuka mesyuarat pada pagi ini dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya, selawat dan salam kehormatan kepada sekalian orang yang taatkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggung kewajipan ke atas pemerintah dan ahli-ahli majlis mesyuarat bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa, aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian warga kota Kuala Terengganu. Ya Allah, ya Tuhan kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Majlis Bandaraya Kuala Terengganu menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan terutama bagi Bandaraya Kuala Terengganu dan rakyat sekaliannya. Ya Allah, ya Tuhan berkat-Mu kami berhimpun di pohon anugerah taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh, memandu pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamahan, menjunjung perintah dan kebesaran Tuhan. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi Bandaraya Kuala Terengganu serta penduduk-penduduknya sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pohon doa kami diperkenankan. Amin ya Rabbal Alamin. Agenda 2, ucapan Datuk Bandar. Dijemput Yang Berbahagia Datuk Bandar untuk membuat ucapan. Terima kasih Yang Berusaha Tuan Yesiu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ucapkan kepada ahli-ahli majlis, pengarah-pengarah dan ketua-ketua bahagian yang berkesempatan hadir pada mesyuarat hari ini. Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat mengadakan mesyuarat pada hari ini bagi membincangkan perkara-perkara yang dapat memberikan impak positif dalam kehidupan masyarakat di perbandaran kita. Ahli-ahli mesyuarat yang dikasihi sekalian, kerajaan masih lagi mengekalkan tempoh fasa 1 bagi Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 di seluruh negara kerana situasi semasa ketika ini yang dilaporkan masih lagi belum berjaya untuk beralih daripada fasa 1 ke fasa 2. Akan tetapi bermula 28 Jun 2021, waktu operasi bagi premis kedai makan dan restoran dibenarkan bermula jam 6 pagi sehinggalah ke 10 malam. Sama-sama kita amalkan lockdown kendiri dengan kekal di rumah agar rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan dengan cepat. Pada mesyuarat hari ini, saya ingin memaklumkan beberapa perkara kepada ahli-ahli majlis mesyuarat, iaitu pertamanya berkenaan dengan Anugerah Kejiranan Hijau tahun 2021 ataupun AKH 2021. Anugerah Kejiranan Hijau tahun 2021 anjuran Pelan Malaysia ini terbuka kepada semua individu, komuniti, institusi awam dan swasta di seluruh Malaysia. Tarikh penyertaan bermula 1 April 2021 sehingga hari ini iaitu pada 30 Jun 2021. MBKT tidak melepaskan peluang untuk turut sama menyertai
bagi kategori pihak berkuasa tempatan. Kriteria yang dinilai adalah seperti pertamanya penyediaan laluan berjalan kaki, keduanya penyediaan laluan basikal, ketiga sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan ataupun lebih dikenali dengan SPAH, keempat kebun kejiranan, kelima inisiatif kita semula termasuk pengkomposan sisa. Saya berharap dengan semangat dan komitmen yang diberikan oleh semua pegawai terlibat, MBKT pasti berjaya memperolehi anugerah kejiranan hijau bagi tahun 2021 ini, insya-Allah. Seterusnya, ahli-ahli mesyuarat sekalian, pada 2 Jun 2021, Unit Pusuruhjaya Bangunan COB MBKT telah menerima surat daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkenaan dengan pemberian peranan untuk mempertimbangkan permohonan kebenaran beroperasi bagi sektor penyelenggaraan dan pembaikian kritikal dalam tempoh PKP 3.0 melalui COVID-19 Intelligent Management System ataupun SIM 3.0. Sektor penyelenggaraan dan pembaikian kritikal telah dikenal pasti sebagai perkhidmatan perlu ataupun essential service yang boleh beroperasi dengan pematuhan sepenuhnya terhadap SOP yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, pihak COB telah diberi peranan dan tanggungjawab untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus untuk memproses dan mempertimbangkan setiap permohonan yang dikemukakan melalui sistem CIMS ataupun SIM 3.0 ini bagi sektor pengurusan strata di bawah kluster kerajaan tempatan. Bagi tempoh 1 Jun sehingga 28 Jun tahun ini, pihak COB MBKT telah menerima 14 permohonan daripada pihak Badan Pengurusan JMB ataupun MC bagi mendapatkan surat kebenaran beroperasi sepanjang tempoh PKP 3.0. Sebanyak 10 permohonan telah diluluskan dan 4 permohonan telah ditolak. Pada 20 Jun 2021, COB MBKT dengan kerjasama bahagian penguatkuasaan MBKT telah menjalankan operasi pemantauan kebenaran beroperasi dan pematuhan SOP COVID-19 ke atas Badan Pengurusan JMB ataupun MC di bawah seliaan MBKT selaras dengan arahan pihak berkuasa pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19 di kalangan komuniti strata. Operasi ini dijalankan bagi memastikan pihak Badan Pengurusan JMB ataupun MC mematuhi dan menguatkuasakan SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara bagi sektor pengurusan strata. Di samping itu juga, operasi pemantauan ini dijalankan bagi memastikan penoperasian pejabat Badan Pengurusan JMB ataupun MC mendapat kelulusan dan kebenaran untuk beroperasi daripada pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang telah dipohon melalui SIM 3.0. Ahli-ahli mesyuarat yang dikasihi sekalian, saya bersama Tuan Setiausaha dan beberapa orang pegawai MBKT telah mengadakan lawatan ke tapak pelupusan sampah Sungai Ikan pada 15 Jun 2021 untuk meninjau keadaan dan membincangkan hala tuju TPS ataupun tapak pelupusan sampah Sungai Ikan. Hasil perbincangan, jalan ke sel 1 akan dibaik pulih yang melibatkan kerjasama antara Jabatan Kejuruteraan dan Infrastruktur Awam dan bahagian kejuruteraan mekanikal bagi membolehkan sampah dibuang ke sel 1 yang mana sel ini tidak dapat diakses sebelum pada ini. Baik pulih jalan ini dijangka akan siap dalam tempoh 1 bulan daripada tarikh tersebut. Pada 27 Jun 2021 pula, lawatan tapak oleh Tuan Setiausaha MBKT bersama pengarah Jabatan Bangunan dan Elektrikal serta pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran ke tapak projek pembangunan semula kompleks Pasar Payan MBKT untuk meninjau sejauh mana kemajuan kerja fizikal di tapak. Projek yang telah 75% siap ini bermula pada 1 Ogos 2017 yang bernilai sebanyak 69,695,000 dijangka siap pada 12 Mei 2022 insya-Allah. Seterusnya kawalan dan
kawalan dan cegahan penjaja serta pemantauan SOP PKPD dan PKP 3.0 di pasar-pasar awam dalam kawasan pentadbiran MBKT iaitu Kuala Terengganu dan Kuala Nerus sentiasa dilakukan oleh bahagian penguatkuasaan MBKT. Satu kompaun di bawah Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 telah dikeluarkan pada 5 Jun 2021 kepada peniaga di Pasar Payang kerana telah menjalankan perniagaan menjual makanan ringan sepanjang tempoh PKPD tersebut dilaksanakan. Seterusnya, bahagian penguatkuasaan MBKT juga bersama Pejabat Kesihatan Negeri Terengganu dan Polis Diraja Malaysia melakukan operasi bersepadu pada 14 Jun 2021 di Kuala Terengganu dan 20 Jun 2021 di Kuala Nerus bagi pematuhan SOP PKP 3.0 di kilang yang dibenarkan beroperasi sekitar Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Sebanyak 6 buah kilang di daerah Kuala Terengganu dan 4 buah kilang di daerah Kuala Nerus telah diperiksa. Bagi daerah Kuala Terengganu, satu kompaun telah dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Negeri Terengganu kerana pemilik gagal untuk menyediakan pengesahan suhu yang berfungsi. Bahagian penguatkuasaan MBKT juga turut menjalankan pemeriksaan lesen perniagaan semasa operasi dijalankan. Dengan usaha yang dilakukan dan kerjasama daripada semua pihak, saya berharap kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 dengan lebih cepat agar bumi Terengganu bebas daripada COVID-19. Akhir kata, jika anda bekerja semata-mata untuk wang, anda tidak akan kaya kerananya. Tapi jika anda menyintai pekerjaan yang anda lakukan itu, kejayaan akan menjadi milik anda. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda 3, pengesahan peringatan mesyuarat yang lepas. Peringatan mesyuarat majlis bagi kali kelima bertarikh 31 Mei 2021. Kemukakan peringatan mesyuarat untuk disahkan. Dijemput Tuan Haji Muhammad Izham bin Ma'ali untuk mencadang dan Tuan Haji Muhammad Syafi'i bin Taib untuk menyokong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Muhammad Izham bin Ma'ali dengan ini mencadangkan peringatan mesyuarat yang lepas, peringatan mesyuarat majlis kali kelima bertarikh 31 Mei 2021 diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Syafi'i bin Taib dengan ini menyokong cadangan tersebut. Saya buka bagi apa-apa pindaan. Jika tiada apa-apa pindaan, peringatan mesyuarat ini diterima dan disahkan. Agenda 4, pembentangan laporan-laporan, cadangan dan pemakluman jawatan kuasa. Perkara 4.1, laporan bilangan 24, Palang 2021, daripada jawatan kuasa pelesenan, penguatkuasaan dan undang-undang. Dijemput Tuan Haji Sanusi bin Muhammad Taib mengemukakan usulnya dan Tuan Haji Cik Sulaiman bin Ismail untuk menyokong usul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Datuk Bandar. Saya Sanusi bin Muhammad Taib mengemukakan usulnya berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 24/2021 dari Jawatan Kuasa Perlesenan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang yang telah diadakan pada 16 Jun 2021. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Sulaiman bin Ismail dengan ini menyokong cadangan tersebut. Saya buka bagi apa-apa pindaan atau pembahasan daripada ahli majlis jika ada.
Tiada apa-apa pindaan, peringatan mesyuarat ini diterima dan disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Bandar. Hamba Izinkan saya minta sedikit pencerahan. Muka surat 14, 92. Perbincangan mengenai isu bagi membolehkan peniaga-peniaga tepi jalan tanpa permit menjalankan perniagaan secara sah. Minta mana siapa itu? Maksudkan peniaga-peniaga tepi jalan yang tiada permit. Adakah kita akan beri permit? Itu persoalan saya. Tapi siapa dia orang? Orang macam mana? Allahuakbar. Sila ke Narah Presiden. Okay, terima kasih bagi Datuk Musi dan juga semua ahli mesyuarat. Okay, berkenaan dengan isu penjaja ataupun peniaga-peniaga tepi jalan ni, yang dimaksudkan adalah penjaja-penjaja yang berniaga di atas rizal jalan. Yang mana tidak dipermitkan ataupun tidak dilesenkan oleh kita sebelum ni. Jadi cadangannya untuk kita memberikan permit lah kepada peniaga-peniaga tersebut sebagaimana yang dilakukan di beberapa negeri lah. Contohnya di bawah di BKR, dia telah buat permit sementara itulah, kalau kita semua sedia maklum, untuk tempat-tempat tertentu mengikut masa-masa tertentu. Yang tu yang kita akan buat di Terengganu lah, sebab memandangkan keadaan sekarang ni, musim COVID sekarang ni, memang kita membenarkan dia berniaga. Jadi hasil tidak masuk kepada kita. Sedangkan penguasaan kita tak boleh nak jalankan kepada dia orang ni. Jadi kita bercadang untuk memberikan permit lah kepada dia orang ni. Untuk yang berniaga di rizal-rizal jalan dan tempat-tempat yang sesuai lah. Maknanya walaupun rizal jalan tapi tempat tak sesuai. Contoh dekat Selekoh ke benda, yang tu kita takkan benarkan. Sebab tu boleh risiko besar lah. Risiko tinggi untuk kita benarkan berniaga tu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sepatutnya perkara ni dah lama kita buat. Berapa ribu dah kita rugi, Datuk Bandar. Semoga dipercepatkan, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih yang bahagia Tuan Cik. Assalamualaikum warahmatullahi. Daripada perkiraan sekejap, daripada perkiraan awal kita yang masih belum disahkan, kita kerugian hampir 10,000 sebulan. Perkiraan awal oleh bahagian pelaksanaan dan juga kebersihan, dan sebagaimana yang telah dijawab oleh pengarah kebersihan dan pelaksanaan tadi, perkara ini telah dilaksanakan di bandar-bandar utama, contohnya di BKS sendiri telah buat, Ipoh pun telah buat, Bandaraya Ipoh telah buat, dan kita ketinggalan lah. Dan kita insya-Allah kita akan angkat benda ini kepada negeri melalui kerajaan tempatan kita. InsyaAllah kita pohon, kita doa sama-sama supaya program ini boleh dilaksanakan lah oleh kita. Nordin, ada apa-apa tu? Assalamualaikum yang berbahagia Datuk Bandar, sahabat sekalian. Salam. Ini cuma saya nak pastikan dari segi undang-undang lah, maknanya kita ni salah tak kita beri orang permit untuk berniaga di sekitar rizal jalan. Kalau dia tidak menjadi kesalahan, tak ada masalah. Saya takut kita tak boleh beri, macam lepas-lepas yang kita faham, kawasan tu tidak boleh berniaga dan dia akan timbul masalah kepada majlis sendiri. Laku apa-apa kemalangan semua, orang kata pasal apa benar beri tepi rizal jalan. Jadi yang jadi penanggungnya kita. Kalau undang-undang kata okey, saya pun setuju, insya-Allah. Ini pun di dalam masih di dalam penelitian bahagian undang-undang kita. Okay. Sebab kalau kita fikir, kita akan buat sesuatu kepada mereka-mereka ni sebab mereka pun salah sebenarnya. Dari segi asasnya peniaga-peniaga ni salah. Tapi kita tidak mampu kod-kod lah. Maksudnya tidak mampu tu, tuan-tuan dan puan, kita ada memang faham sebab apa kita tak buat penguasaan. Jadi daripada kita tak dapat apa-apa hasil daripada kehalangan-halangan yang kita dapat buat tu, baik kita join them lah. Kalau kita cannot, macam pepatah orang putih kata, if we cannot beat them, kita join them. Tapi dengan syarat-syarat yang boleh ataupun dibenarkan oleh undang-undang. Kita tengok. Okay.
Ini adalah penelitian bahagian undang-undang kita, insya-Allah. Sebab apa DBKR dengan Madaraya Ipoh boleh buat? Itulah kita akan tengok atau akan kaji. Dan benda ni masih dalam peringkat cadangan. Okey, saya terima kasih kepada semua ahli majlis yang telah memberi sokongan kepada. Yang berbahagia, boleh menculah sikit yang berbahagia Datuk Bandar. Sila Haji. Sehubungan daripada apa yang dicadang oleh dalam Musyawarah Persalinan, saya di mana mencadangkan ada satu tempat yang memang saya khaskan untuk diberi penempatan kepada penjualan di tepi jalan di Sipan 3 Sekolah Menengah Belara supaya dialihkan ke tempat yang telah saya cadangkan, iaitu di sebelah daripada Markas Tabias yang kita sediakan satu tempat yang agak lapang yang mana setiap kali Jumaat ada orang berniaga, dan saya nak supaya orang yang berniaga di tepi jalan tu dipindah ke tempat saya ni yang kita telah sediakan supaya tidak akan berlaku lagi kesesakan lalu lintas yang berada di tepi jalan. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih Tuan Haji Hassan. Kita ambil makluman. Kita akan perhalusi untuk dalam mesyuarat akan datang. Terima kasih. Okey, saya rasa itu saja. Kita sahkan minit mesyuarat. Kita terima dan sahkan minit mesyuarat. Terusnya. Perkara 4.2 laporan bilangan 25 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Harta. Dijemput Encik Khairuddin bin Muhammad mengemukakan usulnya dan Tuan Haji Muhammad Mokhtar alias Wan Mokhtar bin Wan Kadir untuk menyokong usul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairuddin bin Muhammad mengemukakan usul yang berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 25 Palang 2021 dari Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Harta yang telah diadakan pada 17 Jun 2021. Sekian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Mokhtar bin Wan Kadir dengan ini menyokong cadangan tersebut. Sekian. Terima kasih. Saya buka bagi apa perpindahan ataupun bahasan daripada ahli majlis. Tidak ada. Jika tiada, kita sahkan peringatan mesyuarat ini dan kita terima dan kita sahkan. Terusnya. Perkara 4.3 laporan bilangan 26 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Pusat Setempat OSC. Dijemput Encik Muhammad Nordin bin Mahmud untuk mengemukakan maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar dan seluruh ahli mesyuarat. Saya Muhammad Nordin bin Mahmud dengan ini mengemukakan makluman berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini menerima makluman peringatan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat OSC laporan bilangan 26 Palang 2021 dari Jawatankuasa Pusat Setempat yang telah diadakan pada 10 Mei 2021. Sekian, terima kasih. Agenda 5, pembentangan kertas mesyuarat. Perkara 5.1 kertas mesyuarat Majlis bilangan 2 Palang 2021. Penyata keuangan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang belum diaudit bagi tahun yang berakhir 31 Disember 2020. Sebelum pembentangan kertas mesyuarat dimulakan, syarat majlis ditukar menjadi jawatankuasa bagi membolehkan kertas mesyuarat majlis bilangan 2 Palang 2021 dibincangkan secara terperinci. Dipersilakan pengarah pembendarahan untuk memberi penerangan berkaitan kertas mesyuarat Majlis bilangan 2 Palang 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Bidang Berusaha Datuk Bandar, yang dihormati Tuan Setiausaha, ahli-ahli majlis, pengarah-pengarah dan pengarah-pengarah sekalian. Okay, saya akan membentangkan penyata keuangan yang bagi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang belum buat audit bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Okey, di bawah Seksyen 54/3 Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, telah memperuntukkan penyata keuangan yang ditandatangani oleh Datuk Bandar hendaklah dibentang di hadapan pihak berkuasa tempatan tidak lewat dari mesyuarat yang biasanya yang pertama dalam bulan Mei atau pada bila-bila masa yang dibenarkan oleh pihak berkuasa tempatan tersebut. Okey, disebabkan oleh terdapat perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, majlis telah memohon pelanjutan tempoh penghantaran penyata sehingga 30/6/2021 dengan Pegawai Kewangan Negeri pada 27/5/2021 dan telah pun diluluskan. Penyata keuangan 2020 yang telah disiapkan pada 24/6/2021 akan diserahkan kepada Jabatan Audit bagi tujuan pengauditan setelah diluluskan dalam mesyuarat majlis pada hari ini. Dan setelah penyata keuangan diaudit dan ia akan dibentangkan sekali lagi dalam mesyuarat majlis yang akan datang. Seterusnya, kita pergi kepada penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2020. Jumlah aset bukan semasa sehingga 31 Disember 2020 adalah 70,569,888 iaitu meningkat lebih daripada 100% daripada 19,084,523 akibat daripada pertambahan yang ketara di dalam hartanah pelaburan, di mana jumlah hartanah pelaburan sehingga 31 Disember 2020 adalah 65,976,032 daripada 13,689,897, di mana ini disebabkan sebanyak 27 premis yang belum diiktiraf sebagai hartanah pelaburan pada tahun sebelum telah diiktiraf pada tahun 2020 kerana bangunan-bangunan ini telah menjana hasil sewaan majlis. Walaupun tanah milik kerajaan negeri ataupun tanah milik kerajaan negeri, disebabkan oleh kita telah menjana hasil dan di bawah peruntukan MPERS, kita perlu mengiktiraf bangunan-bangunan ini sebagai aset majlis. Dan seterusnya, jumlah aset semasa sebanyak 34,616,151 berbanding 37,776,645, di mana pelbagai belum terima telah meningkat sebanyak berkurang sebanyak 9% kepada 26,818,699 berbanding 2019 29,546,993. Dan seterusnya saya akan pergi kepada jumlah tanggungan semasa sehingga 31 Disember 2020. Next slide. Sehingga 31 Disember 2020 jumlah tanggungan semasa majlis adalah sebanyak 53,324,000 berbanding tahun lepas 56,106,403. Jumlah tanggungan majlis ini telah berkurang sebanyak 5% berbanding tahun lepas, di mana jumlah pelbagai belum bayar, kita telah berjaya mengurangkan tanggungan kita sebanyak 16% kepada 4.2 juta dan pelbagai amanah kita telah berjaya mengurangkan 4% daripada 50 juta kepada 48 juta. Dan seterusnya saya akan pergi kepada penyata pendapatan komprehensif untuk melihat dari segi jumlah pendapatan berbanding dengan jumlah perbelanjaan. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2020, jumlah pendapatan majlis adalah 66,460,505 berkurang daripada tahun 2019 iaitu 69,361,640. Walau bagaimanapun jika nak dibandingkan dengan jumlah perbelanjaan, kita telah berjaya mengurangkan jumlah perbelanjaan majlis
kepada 68,346,469 berbanding tahun lepas 79,475,415, di mana jumlah emolumen telah meningkat sebanyak 1% iaitu 49,059,000 dan jumlah perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan kita telah berjaya mengurangkan sebanyak 23% iaitu kepada 13,655 dan pemberian dan kenaan bayaran tetap kita juga telah berjaya mengurangkan sebanyak 17% dan seterusnya perbelanjaan lain juga kita telah berjaya mengurangkan sebanyak 59% kepada 5.383 juta dan memberikan jumlah kurangan sehingga 31 Disember telah kita berjaya mengurangkan sehingga 81% iaitu 1.885 juta. Dan seterusnya kita akan lihat secara terperinci penyata pendapatan majlis. Jumlah pendapatan akan dibahagikan kepada jumlah hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Jumlah hasil cukai telah meningkat sebanyak 4% kepada 34 juta dan hasil bukan cukai telah berkurang sebanyak 12% kepada 20 juta dan terimaan bukan hasil juga telah berkurang sebanyak 10%. Dan jika kita lihat dari segi perbelanjaan emolumen, next slide. Jika kita lihat kepada perbelanjaan emolumen, walaupun meningkat sebanyak 1% daripada 48 juta kepada 49 juta, jika kita boleh lihat allowance lebih masa kita telah berjaya mengurangkan daripada 3.3 juta pada tahun lepas, kita telah berjaya mengurangkan sebanyak 26%. Next slide. Belum ni tak? Next slide. Okay. Dalam buku ni dia page belakang sekali. Okey, allowance lebih masa kita telah berjaya mengurangkan sebanyak 26% kepada 2.4 juta di mana kita dengan langkah-langkah yang telah kita buat di majlis dan seterusnya bagi jumlah perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan kita juga telah berjaya mengurangkan sebanyak 23% di mana yang agak ketara kita telah berjaya mengurangkan jumlah bekalan sebanyak 29% dan penyelenggaraan dan pembelian kecil kita telah berjaya mengurangkan sebanyak 38% dan perkhidmatan ikhtisas juga telah dikurangkan sebanyak 30%. Dan seterusnya baik semula. Kita akan lihat kepada jumlah perincian bagi terimaan hasil. Baik. Lampiran 1. Okey. Okey, dari pertambahan sebanyak 4% bagi hasil cukai yang telah disebutkan tadi, bagi cukai langsung iaitu cukai pintu bangunan-bangunan kediaman telah dan bangunan perniagaan telah meningkat sebanyak 5% kepada 23,990,000 dan caruman bantu kadar telah meningkat sebanyak 1% dan seterusnya bagi hasil bukan cukai di mana penurunan sebanyak 12% itu merangkumi daripada denda dan hukuman yang meningkat sebanyak 72% kepada 2.54 juta dan lesen dan permit berkurang sebanyak 11% kepada 5.2 juta dan perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan telah berkurang sebanyak 31% kepada 4.153 dan seterusnya bagi terimaan bukan hasil daripada tahun 2019 majlis telah mengalami pengurangan dari segi terimaan bukan hasil sebanyak 10% di mana bantuan kerajaan negeri sebanyak 5 juta dan bantuan tahunan kerajaan persekutuan yang sama 4.7 dan caruman pembangunan 497,000, dapatan balik bayaran lebihan dalam tahun yang lalu 455,000 dan pelunasan ke atas aset-aset 575,000 dan pembagian hasil 180,000.
Dan seterusnya saya akan pergi kepada perincian kepada nota-nota kepada akaun yang agak signifikan. Okey, bagi hartanah pelaburan, jika kita lihat kepada penyata kedudukan keuangan yang sebentar tadi, dari segi perubahan daripada tahun 2019, dia telah meningkat sebanyak 300 lebih daripada 100%, di mana pada tahun 2020 kita telah membuat penilaian bagi aset-aset yang belum diiktiraf pada tahun 2019 sebanyak 27 premis yang telah dinilai semula, di mana jumlah yang telah dinilai semula adalah 53,430,320 dan seterusnya yang membawa kepada nilai buku bersih sebanyak 65.976 juta. Dan di mana pelbagai belum terima, pada tahun 2020 kita telah membuat peruntukan hutang ragu bagi hutang-hutang yang kita tidak pasti penyewa-penyewa ini boleh membuat bayaran ataupun tidak. Jadi kita telah membuat peruntukan hutang ragu sebanyak 526,754. Next. Okey, di mana sewaan bangunan kita telah memperuntukkan sebanyak 260,024 yang merangkumi sewaan tandas dan premis-premis bangunan lain, dan sewaan pasar sebanyak 266,730 yang merangkumi hutang bagi pasar Gompau dan juga pasar Kedai Payang yang lama. Sekian, itu saja diharap untuk perbahasan. Okey, terima kasih pengarah pembendaraan. Saya buka bagi apa-apa perbahasan ataupun pindaan jika ada. Tuan Bandar dan juga ahli-ahli mesyuarat sekalian. Saya minta maaf banyak, saya kurang faham berkenaan dengan susuk nilai dengan rusuk nilai. Apa makna dia? Terima kasih. Ya, ada. Ngarah. Susuk nilai dengan rosok nilai. Macam mana? Okey, susut nilai adalah kita lebih kepada aset bagi contoh macam hartanah loji dan peralatan macam kereta, kenderaan-kenderaan jentera, tu kita panggil susut nilai. Maksudnya dia punya keupayaan, tahap keupayaan kereta tu sehingga pada hari ini telah berkurangan. So dari segi rosot nilai pun dia lebih kepada ahli-ahli majlis boleh tengok kepada nota kepada penyata keuangan di bahagian accounting policy tu. Muka surat 10. Yang itu lebih diperincikan bagi rosot nilai aset selain daripada inventory dan aset kewangan. Dia lebih kepada yang bukan aset tetap. Bukan aset. Okey. Okey. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Mulia Tengku Sulaiman. Okey. Assalamualaikum Datuk Bandar. Salam. Saya nak bawa penjelasan sikit tadi berkenaan dengan yang mula-mula slide yang pasal emolument tadi. Cuma nak tahu apa yang dimaksudkan dengan faedah-faedah kewangan yang lain tu. Sebab dari segi kata tadi allowance lebih masa kita dapat kurangkan 23%. Tapi secara keseluruhan perbelanjaan emolument kita cuma minus 1% saja. Kerana faedah kewangan kita tu 1.7% rasanya. Peningkatan daripada tahun 2019-2020. Boleh balik pada slide tadi yang muka surat last kali kalau dalam buku kita. Faedah-faedah kewangan yang lain. Tengok. Sebab kalau dalam slide itu dia ada tulis persentage rasanya. Di lampiran 2 bahagian perbelanjaan.
Okey. Kita ada peningkatan 173% untuk faedah-faedah kewangan yang lain. Berbanding tahun 2019-2020, peningkatan apa? Ini yang menjadi perbelanjaan kita meningkat terlalu tinggi nampak sini. Bagus dah kita dapat jimat untuk pekerja awam, tapi kita bayar faedah kewangan ni terlalu tinggi. Macam mana? Bayaran kenapa kalau boleh tahu penjelasan? Saya buat penerangan. Okey, memang kalau kita tengok faedah-faedah kewangan yang lain telah meningkat sebanyak 173%. Ini disebabkan pada tahun 2019 kita telah mendapat teguran audit kerana bagi bayaran-bayaran perubatan kepada kaki tangan majlis telah dah dicadangkan oleh audit untuk dibuat secara reklasifikasi semula dari segi coding. Sebab sebelum ni kita guna coding di dalam perkhidmatan dan bekalan. Di bawah perkhidmatan ikhtisas ni ada bayaran perubatan. Bila kita lihat bayaran perkhidmatan ikhtisas telah berkurang sebanyak 30%. Jadi disebabkan itu perbelanjaan perubatan telah direklasifikasikan sebagai faedah-faedah kewangan. Kerana dia dikira sebagai benefit kepada kaki tangan. So dia diklasifikasikan sebagai faedah-faedah kewangan di bawah kepala 15. Maksudnya dari segi penjimatan kita dok jimat mana lah, maksudnya banding 2019-2020 sebab kalau kita tengok total dia punya varian dia tu 1% je kalau kira. Cuma kita ambil persentage daripada perkhidmatan ikhtisas tu kita bawa ke kolom lain je lah maksudnya. Keseluruhan perbelanjaan kita telah mengurangkan sebanyak 14%. Tapi dari segi kolom untuk perbelanjaan emolumen telah slightly meningkat sedikit sebanyak 1%. Jadi dia perubahan dari segi reklasifikasi coding perekonomian. Tapi secara roughly kita telah berjaya mengurangkan perbelanjaan sebanyak 14%. 14%. Okey. Okey. Cuma satu lagi Dato' Wanda berkenaan dengan hutang ragu tadi. Untuk bayaran sewa pasar payang, sebab sebelum ni dimaklumkan untuk peniaga pasar payang yang lama apabila nak berpindah ke pasar payang yang baru, kita dah minta untuk supaya dia jelaskan hutang sekiranya dia nak berpindah. Macam mana kita pula tiba-tiba kita ada lagi peruntukan hutang ragu untuk peniaga pasar kedai payang ni? 200,000 lebih juga tadi nampaknya. Okey, untuk hutang ragu pasal payang tu sebenarnya bukan yang peniaga yang masih aktif sebenarnya. Dia yang peniaga yang lama-lama yang dah kita tak jumpa apa semua dan macam yang kewangan maklumkan sebelum ni, ya kita dah hapus kira lagi lah. Kita letak dalam hutang ragu untuk kita semak semula. Dia bukan peniaga sedia ada sekarang ni, yang masih aktif. Yang mana yang tidak aktif, yang telah meninggal apa semua, yang dalam sistem tu masih kadang-kadang ada lagi tunggakan tu yang kita belum tuntut lah daripada dia. Dia bukan peniaga yang baru ni. Dia patut kita masuk hutang ragu ke kita masuk hutang lapuk lalu? Kita boleh buat masuk, kita hapus kira selalu. Boleh dia berapa tahun sekali? 5 tahun sekali tau. 6 tahun. 6 tahun. Dan hutang ragu ni sebab kita letak hutang ragu sebab ada kemungkinan hutang-hutang tu masih lagi kita boleh tuntut lah. Kita nak cuba dulu maknanya. Maknanya kita tak terus hapus kira lah. Mungkin tapi dia kata untuk peniaga baru ni, maknanya hak peniaga ni memang tidak ada lah termasuk dalam ni sebab lagi kita nak pindah pula sebab tadi SU pergi watang kata berapa Mei 2022 pasal baru kita tu siap lagi. Kita harap orang hak dak yang hutang ni jangan masuk nama lah harap. Kita potong lalu sebenarnya. Tapi setakat ni hak yang baru ni setakat hak yang ni lah musim PKP lah Tuan SUB. Musim PKP ni. Okey. Terima kasih. Okey. Lagi? Okey, seterusnya setelah pindaan atau perbahasan dijalankan, jawatankuasa ditukar semula kepada syarat majlis. Terima kasih. Seterusnya diminta seorang ahli majlis untuk membuat cadangan
dan seorang untuk menyokong. Sila. Saya Muhammad Izham bin Ma'ali mencadangkan supaya penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 diterima. Terima kasih. Sokongan. Saya menyokong. Saya Ramli. Menyokong. Haji Ramli menyokong. Terima kasih. Jenayah Endan, tangguhan mesyuarat majlis. Okey, sebagai penutupnya untuk makluman hari ini mesyuarat semua, 3 orang pegawai tadbir negeri yang bertugas di Bandaraya Kota Terengganu terlibat dengan pertukaran ini berkuat kuasa berkuat kuasa 1 Julai 2021. Cik Wan Muhammad Zulkifli bin Cik Wan Jalil, pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran MBKT, akan menggalas tugas sebagai pengarah Jabat Cawangan Utara MBKT, maknanya masih orang kita lah, Cik Wan Muhammad Zulkifli. Yang keduanya Cik Hamad Hakim Wahyudi bin Awang yang akan bertukar ke Majlis Sukan Negeri Terengganu sebagai timbalan pengarah khidmat pengurusan. Seorang lagi pegawai kita, Encik Muhammad Yusof bin Saleh, menolong kerana pengarah Jabatan Khidmat Pengurusan MBKT, akan bertugas di tempat baru sebagai pengurus kanan Sekretariat Pemerkasa Bumi Putera Malaysia. Saya dan juga ahli-ahli mesyuarat ucapkan selamat maju jaya dan selamat menjalankan tugas serta amanah yang telah diberikan dengan sempurna dan baik. Satu lagi untuk makluman, pada 7 Julai 2021, satu hari yang dinamakan Hari Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan dilaksanakan di Kota Terengganu di Dewan Konvensyen Taman Tamadun Islam TTI Kota Terengganu, yang mana majlis ini akan dilancarkan dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang akan disertai juga oleh kabinet-kabinet termasuklah Ketua Setiausaha Negara yang akan hadir pada majlis tersebut. Jadi untuk makluman, Bandaraya Kota Terengganu telah diamanahkan untuk diberi tanggungjawab sebagai pengurusi jawatankuasa keceriaan dari segi kibaran jalur gemilang ini. Jadi saya harap dan memohon kerjasama daripada semua ketua jawatan dan juga ahli majlis jika perlu untuk sama-sama berganding bahu bagi menjayakan program tersebut. Sekian ucapan saya, kita tangguhkan majlis mesyuarat ini kepada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.